Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang dihormati Puan Fatihah binti Osman selaku pensyarah subjek EDUP 2132 Profesional Keguruan di IPG Temanggung Ibrahim. Jadi video ini berkaitan dengan pembentangan tentang isu berkaitan etika dan perundangan guru dalam pendidikan. Baik, berikut ialah ahli kumpulan yang akan membentangkan isu berkaitan kod etika perguruan, iaitu yang pertama, pembentang pertama ialah saya sendiri, Muhammad Syahiran bin Abdul Rahman. Pembentang kedua ialah sahabat saya, Muhammad Khair bin Abdul Qadir. Dan yang ketiga ialah pembentang ketiga ialah sahabat saya, Muhammad Nur Fadilah bin Ramli. Baik. Baik, insya-Allah antara perkara yang dibincangkan ialah yang pertama ialah pengenalan kod etika, yang kedua ialah kod etika, yang ketiga ialah isu semasa dan penyelesaiannya, dan yang terakhir ialah sebagai penutup ialah rumusan. Okey, baik. Profesi perguruan atau bekerja sebagai guru adalah antara beberapa jenis pekerjaan yang penting dalam proses pembangunan manusia, masyarakat dan juga negara. Profesi perguruan ini merupakan profesi yang paling utama di dalam proses penyerapan ilmu, pengetahuan kepada individu dan masyarakat. Yang mana kod etika profesi keguruan sama seperti profesi yang lain seperti kejuruteraan, perubatan dan government yang mempunyai kod etikanya tersendiri. Bagi seorang guru, perlu mematuhi kod etika ini demi menjaga imej, maruah, status akhlak dan kepribadian seseorang guru. Imej yang dipertontonkan oleh seorang guru boleh diteladani oleh anak-anak muridnya supaya imej dan maruah guru dapat dimartabatkan dan diletakkan di tempat yang tertinggi. Di Malaysia, yakni Tata Susila Profesi Keguruan yang digariskan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia KPM adalah merupakan landasan dan garisan panduan untuk setiap guru demi menjaga imej profesinya. Seseorang guru yang baik seharusnya mempunyai sifat dan kualiti peribadi seperti baik hati, pandai berjenaka, sabar, bertanggungjawab, yakin pada diri dan mempunyai sifat kepimpinan. Mok Sung Sang 1988. Seterusnya kita pergi pada definisi etika. Baik, perkataan etika ini berasal daripada bahasa Inggeris yakni etik. Perkataan etik pula dari bahasa Greek, ethos yang membawa maksud sikap atau adat yang menentukan tingkah laku sesuatu golongan. Manakala menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka, etika bermaksud satu sistem dasar akhlak, adat atau tingkah laku kesusilaan. Seterusnya kita pergi kepada konsep etika. Yang mana konsep etika ni yang pertama berkaitan dengan tingkah laku seseorang yang diterima dan dipersetujui oleh sekumpulan masyarakat. Yang kedua, konsep etika ialah nilai-nilai baik, yakni nilai-nilai positif. Yang ketiga, konsep etika juga ialah tingkah laku yang baik. Yang keempat ialah menjamin kesempurnaan dan keharmonian hidup. Okey, berikut adalah konsep etika.
Baik, seterusnya kita akan pergi apakah maksud etika profesional. Baik, etika profesional salah satu alat kawalan sosial yang mana digunakan sebagai salah satu panduan dalam mendisiplinkan diri ke arah yang lebih beretika. Semua garis panduan yang bertujuan untuk meningkatkan tahap kualiti seseorang, produktiviti dan disiplin dalam segala perkhidmatan dengan memberi penekanan terhadap semua aspek berkaitan dengan peraturan dan peradaban, termasuk juga peranan nilai serta tingkah laku profesion dalam sesebuah masyarakat tersebut. Okey, baik. Melalui pernyataan konsep etika profesional, jadi kita dapatlah memahami ikrar tatatusila profesion keguruan, iaitu kami guru-guru Malaysia yakin bahawa tujuan utama pendidikan ialah berusaha menuju ke arah pembentukan warga negara yang berilmu, yang taat setia, yang bertanggungjawab dan berkebolehan, yang menyedari betapa pentingnya usaha menuju ke arah kebenaran dan ke arah pencapaian hasrat yang gemilang, dan yang percaya kepada demokrasi, kebebasan perseorangan dan prinsip-prinsip rukun negara. Dengan menyedari betapa besarnya tanggungjawab membimbing anak muda untuk mencapai kemajuan sepenuh-penuhnya, maka dengan ini kami menerima tata susilah berikut sebagai panduan untuk membolehkan kami menyempurnakan profesion kami ke taraf kesusilaan yang setinggi-tingginya. Iaitu yang pertama, tanggungjawab terhadap pelajar. Yang kedua, tanggungjawab terhadap ibu bapa. Yang ketiga, tanggungjawab terhadap masyarakat dan negara. Dan keempat, yang terakhir ialah tanggungjawab terhadap rakan sejawat dan profesion keguruan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hir bin Abdul Qadir. Saya akan teruskan pembentangan kumpulan kami dengan tajuk isu semasa dan penyelesaian. Okey, baik, tanpa membuang masa, mari kita sama-sama melihat pada isu yang pertama. Isu yang pertama ialah guru tidak menyukai murid ataupun pilih kasih. Menyukai murid sudah tentu tidak boleh dilakukan kerana perkara tersebut secara spontan dan semula jadi dalam diri guru. Sekiranya guru menyukai murid dan dapat mewujudkan satu perhubungan yang mesra, guru tersebut dapat mengendalikan tingkah laku murid mereka. Guru perlulah menyediakan waktu untuk berbual-bual dengan murid sekiranya mempunyai kesempatan. Hal ini dilakukan bagi mengetahui permasalahan murid dan mendapatkan maklumat mengenai kebolehan serta minat murid tersebut. Kita semua sedia maklum bahawa emosi ataupun perasaan itu bukanlah satu perkara yang mudah untuk kita kawal, untuk kita kendalikan dengan baik. Begitu juga dengan guru, apabila mereka menyukai atau tidak menyukai seseorang murid itu, tidak mudah untuk mereka sembunyikan. Ia bukan satu perkara yang boleh dilakonkan. Apakah sebab seseorang guru menyukai ataupun tidak menyukai seseorang murid? Sudah pasti ada faktor-faktor yang menyumbang kepada perkara tersebut. Antaranya sikap pelajar, sikap murid tersebut, kepatuhan murid tersebut kepada guru, kerajinan dan kepandaiannya. Okey, apabila seorang guru itu menyukai seorang murid, sudah tentu hubungan yang mesra akan terjalin. Kesannya guru tersebut akan mampu untuk mengawal tingkah laku murid dengan lebih berkesan berbanding dengan hubungan guru dengan murid yang tidak disukai. Okey, perkara ini akan membawa kepada sikap pilih kasih guru, amalan pilih kasih guru kepada sesetengah murid yang mereka sukai. Kesannya layanan dan tumpuan guru tersebut kepada murid-murid akan tidak seimbang, akan menjadi tidak seimbang. Okey, murid-murid yang disukai akan mendapat lebih tumpuan dan layanan yang lebih baik berbanding yang tidak disukai. Okay, perkara ini bukanlah perkara yang situasi yang sihat
untuk ekosistem pendidikan di sekolah khususnya. Okey, jadi matlamat kesamarataan, matlamat pendidikan untuk semua tanpa mengira latar belakang akan terjejas disebabkan oleh isu ini, dan kemenjadian murid juga tidak dapat dicapai dengan sebaiknya. Baik, di sini saya paparkan satu kertas akhbar daripada Harian Metro cetakan November 2018. Terdapat satu artikel yang bertajuk "Guru hanya suka anak ahli politik dan jutawan". Baik, diselitkan dalam artikel ini beberapa kes benar di mana ada beberapa aduan daripada murid yang mengatakan bahawa guru mereka mengamalkan sikap pilih kasih. Dikatakan guru mereka ini lebih memberi layanan yang baik dan tumpuan yang lebih kepada anak-anak muridnya yang berasal daripada keluarga yang kaya berbanding dengan keluarga yang miskin. Lebih parah lagi apabila guru tersebut mengeluarkan ayat-ayat yang tidak sepatutnya dikeluarkan kepada anak-anak muridnya, seperti kamu yang miskin ini tidak akan berjaya, tidak ada masa depan, kamu tidak akan berjaya dalam pelajaran dan sebagainya. Perkara ataupun situasi ini sepatutnya tidak boleh berlaku dan tidak akan berlaku jika seseorang guru itu mengamalkan sikap profesionalisme dan sentiasa menjaga integriti diri. Jika kes-kes ataupun situasi-situasi seperti ini dibiarkan untuk berlaku, maka satu ekosistem yang tidak baik akan berterusan, dan lebih parah lagi, sistem pendidikan negara akan terjejas. Seterusnya kita lihat kepada langkah penyelesaian bagi isu guru pilih kasih ini. Baik, langkah yang pertama ialah pemantauan daripada pihak pentadbir. Pihak pentadbir perlulah sentiasa membuat pemantauan dari masa ke semasa terhadap prestasi kerja guru-guru di sekolah. Dengan adanya pemantauan secara berterusan, maka peluang guru untuk melakukan tingkah laku negatif akan berkurangan kerana guru mengetahui bahawa persekitarannya sedang dipantau. Baik, langkah penyelesaian ini bagi saya merupakan satu langkah yang sangat berkesan, di mana guru akan merasakan diri mereka sentiasa dalam pengawasan, dan kesannya mereka tidak akan sewenang-wenangnya melakukan perkara-perkara yang tidak patut dilakukan seperti sikap pilih kasih ini. Jadi perkara ataupun langkah ini seharusnya dilaksanakan di sekolah. Pihak pentadbir harus mengambil peranan, harus mengambil tanggungjawab memantau guru-guru di sekolah pada setiap masa. Baik, kita lihat pada langkah penyelesaian bagi isu pilih kasih ini yang kedua. Langkah yang kedua ialah bantuan rakan sejawat. Rakan sejawat perlulah menjadi teladan kepada rakan-rakan yang bermasalah dan memberikan nasihat serta dorongan supaya guru yang terlibat dalam tingkah laku negatif ini dapat berubah menjadi guru yang lebih baik. Sokongan orang sekeliling adalah sangat penting sebagai pemangkin semangat guru untuk melakukan sesuatu dengan lebih baik. Langkah penyelesaian kedua ini juga dilihat mampu membantu menyelesaikan masalah pilih kasih ini. Seorang guru jika dikelilingi dengan guru-guru yang baik, sentiasa memberikan kata-kata motivasi, kata-kata positif kepada diri guru tersebut, mempunyai persekitaran yang baik, sudah pasti akan membantu dirinya untuk menjadi guru yang lebih baik dengan mengamalkan sikap-sikap yang positif dan meninggalkan amalan dan sikap-sikap yang negatif. Seterusnya kita berpindah pada isu yang kedua, iaitu isu guru menghukum murid. Insiden guru menghukum murid kerana tidak menyiapkan kerja rumah atau apa-apa kesalahan sekalipun dengan dendaan yang melampau dan tidak masuk akal bukan sahaja tidak boleh diterima oleh murid, malah ditolak oleh masyarakat seluruhnya. Sebagai contoh, denda seperti menghukum murid memakan rumput
di rotan, manakala lehernya digantung loceng ataupun disepak, diterajang, dibelasah hingga cedera hanya kerana gagal menyiapkan kerja rumah maupun kesalahan-kesalahan lain yang bukannya berstatus jenayah besar pun. Begitu juga jika gambar murid tersebut dirakamkan, dimuat naik ke laman sosial untuk disebar atau ditularkan atau memanggil mereka dengan pelbagai gelaran yang tidak baik. Itu pun jelas melampau dan tidak seharusnya berlaku. Okey, isu ini merupakan satu isu yang hangat diperkatakan saban tahun. Okey, guru-guru dikatakan di dada akhbar ada yang melaksanakan hukuman-hukuman yang tidak sepatutnya kepada murid. Dan dengan usaha daripada kementerian, pelbagai dasar ataupun perkeliling telah dikeluarkan untuk mengawal isu ini daripada berlarutan. Guru-guru pada zaman sekarang tidak boleh melaksanakan hukuman-hukuman tanpa sebab yang munasabah, dan jika ada sebab yang boleh diterima sekalipun, guru-guru tersebut tidak boleh melakukan hukuman-hukuman yang terlampau berat dan tidak sesuai bagi murid-murid sekolah. Baik, saya paparkan satu kertas akhbar daripada Berita Harian pada tahun 2021. Tajuknya ialah Murid Tahun 3 cedera dipercayai dipukul oleh guru. Okay, sebenarnya terdapat banyak kes ataupun isu guru menghukum murid ini yang dipaparkan di akhbar-akhbar. Baik, perkara seperti ini seharusnya tidak berlaku jika seorang guru sentiasa mengamalkan profesionalism, sentiasa menjaga integriti diri, menjaga kod-kod etika sebagai seorang guru dengan sebaiknya. Baik, kita lihat kepada langkah penyelesaian bagi isu guru menghukum murid ini. Setiap guru yang terlatih mestilah memahami kod etika keguruan dan tidak sesekali membenarkan emosi mengambil alih kuasa akal yang waras. Guru sebagai pembentuk model insan sepatutnya menunjukkan contoh teladan yang baik kepada murid. Dendaan yang berhemah dan berhikmah adalah lebih baik dan efektif bagi menyedarkan murid mengenai kesan kesalahan atau tingkah laku negatif terhadap masa depan mereka. Melalui pendidikan, guru berperanan membantu murid memahami budaya bangsa mereka, membentuk model insan, memahami apa yang baik dan buruk, memperoleh pengetahuan yang telah terkumpul sejak zaman berzaman dan menyediakan mereka untuk menghadapi cabaran pada masa hadapan. Baik, sekian saja daripada saya. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menyambung isu semasa berkaitan dengan kode etika perguruan. Baiklah, isu yang ketiga adalah penyalahgunaan media sosial. Jelasnya di sini, guru atau lebih dikenali sebagai komunikasi media sosial harus mengawal penggunaan media. Penyalahgunaan media sosial bukanlah hanya melibatkan isu-isu seperti menggunakan kata-kata kasar di media sosial dan menyindir seseorang. Guru perlu memandang serius hal ini dan harus berwaspada agar tidak terlibat dalam penyalahgunaan media sosial. Di sini ada kenyataan isu, iaitu saya hanya rakam, bukan viral video bapa masak ketum daripada guru kesihatan di sebuah sekolah. Okey, keratan ini daripada Berita Harian 19 Ogos 2020. Okey, berdasarkan ini ataupun berdasarkan keratan akhbar ini, video yang telah viral mengenai seseorang murid yang mengakui bahawa ayahnya ini gemar memasak ketum dan ia telah dirakam oleh seorang guru. Sebagai seorang guru, kita perlulah menjaga etika dan mengelakkan isu penyalahgunaan media kerana guru perlu mengetahui peraturan dan kawalan kandungan
media sosial yang telah termaktub dalam garis panduan nilai dan etika penggunaan media sosial sebagai seorang guru dan juga murid. Baiklah, berdasarkan isu yang dikupaskan tadi, saya sertakan sekali dengan penyelesaian isu. Okey, media sosial ini haruslah seseorang guru itu ataupun sesiapa saja perlulah gunakan secara positif. Untuk tujuan apa? Okey, yang pertama, meningkatkan pengajaran dan pembelajaran bagi menambah baik kualiti sistem pendidikan. Yang kedua, membolehkan warga pendidik berkomunikasi secara pantas tanpa sempadan. Dan yang ketiga, menghubungkan guru dengan kumpulan sasaran secara meluas daripada pelbagai latar belakang, sama ada yang berada di dalam atau di luar negara, bagi meningkatkan sistem penyampaian pendidikan. Ini khusus kepada guru untuk kita gunakan media sosial ini secara positif. Konklusi daripada isu yang saya perkatakan tadi, yang saya bincangkan tadi adalah sekiranya terdapat kesilapan pada sebarang maklumat yang telah dihebahkan, seperti tadi yang telah dihebahkan, hendaklah sebaik-baiknya mengakui pada umum, membuat pembetulan dan individu itu perlulah memohon maaf kepada pihak yang berkaitan secara terus dalam sosial yang terlibat. Baiklah. Kita pula kepada isu semasa yang keempat, iaitu guru ponteng. Bukan murid saja yang ponteng, tetapi ada juga isu berkaitan dengan guru ponteng. Ini berkaitan dengan isu-isu semasa berkaitan dengan kod dan etika perguruan. Baiklah, kita lihat dulu apa yang Kamus Dewan ingin perkatakan. Okey, menurut Kamus Dewan edisi ketiga tahun 2002, ponteng dari segi bahasa boleh didefinisikan sebagai kecoh, tipu, lari daripada tugas, iaitu tanggungjawab dan lain-lain. Manakala ponteng dari segi istilah merujuk kepada tidak hadir bertugas tanpa sebarang surat akuan sakit maupun apa-apa sebab yang munasabah. Menurut Casio tahun 2005, ketidakhadiran bermaksud apa-apa sahaja kegagalan seseorang pekerja daripada melaporkan diri ataupun tidak berada di tempat kerja mengikut masa yang telah ditetapkan atas apa alasan sekalipun. Baiklah, kita telah tahu apa yang dimaksudkan dengan ponteng itu menurut Kamus Dewan. Okey, berdasarkan Kamus Dewan tadi, dapatlah kita perjelaskan bahawa ponteng ini menunjukkan apabila seseorang pekerja itu tidak datang atau tidak hadir ke pejabat pada waktu bekerja, maka mereka dianggap sebagai tidak hadir. Sekiranya seseorang pekerja tidak hadir tanpa sebarang sebab yang munasabah, dia boleh dianggap sebagai ponteng kerja. Baiklah, guru ponteng bermaksud guru yang lari daripada melakukan tugas yang diamanahkan kepada mereka, sama ada tugas utama iaitu mengajar atau tugas-tugas sampingan seperti hadir mesyuarat, melaksanakan program dan sebagainya. Faktor utama yang menyebabkan berlakunya masalah ponteng ini ialah faktor sikap guru itu sendiri. Baiklah, ini adalah kenyataan isu daripada potongan Keratan Akhbar, iaitu guru ponteng sebulan boleh diberhentikan kerja. Sekolah memerlukan tenaga pengajar yang komited, yang berdisiplin. Okey, berdasarkan kenyataan ini, dapatlah kita kupas adanya isu berkaitan dengan guru ponteng. Okey,
Kita tengok pula kepada apakah faktor penyebab kepada masalah ponteng dalam kalangan guru. Dalam mengkaji isu ponteng yang dilakukan oleh guru, terdapat beberapa faktor yang dikenal pasti yang memungkinkan guru-guru mengambil jalan mudah untuk ponteng. Hal ini merangkumi aspek dalaman dan aspek luaran yang mana ia masing-masing memberi impak kepada pembangunan sahsiah seorang guru. Baiklah, saya akan kupas sedikit apakah itu aspek dalaman dan apakah itu aspek luaran yang menjadi faktor penyebab masalah ponteng dalam kalangan guru. Okey, faktor dalaman adalah yang pertama, guru ini tiada ataupun kurang penghayatan agama. Yang mana kalau kita tengok dalam Islam, dia menyuruh kepada kita untuk amanah dalam melakukan pekerjaan kita. Islam juga menggalakkan kita supaya kerja dengan bersungguh-sungguh. Kita buat kerja dengan sehabis baik. Mungkinlah guru ini kurang penghayatan agama. Okey, itu faktor dalaman yang pertama. Faktor dalaman yang kedua adalah kurangnya motivasi. Mungkinlah guru ini dibebani dengan banyak bebanan kerja. Bukan sahaja mereka ditugaskan sebagai guru untuk mengajar, tetapi mungkin mereka juga perlu membuat kerja-kerja pengkeranian dan kerja-kerja yang lain yang tidak berkait sangat dengan pengajaran mereka di sekolah. Okey, menyebabkan guru ini kurangnya motivasi. Okey, yang ketiga, guru ini kemungkinan mengalami gangguan emosi ataupun kemurungan. Okey, berdasarkan kepada kurangnya motivasi tadi, guru ini mungkinlah menyebabkan dia berlakunya gangguan emosi ataupun kemurungan. Menjadi lebih teruk berlakunya kemurungan ini. Okey, itu adalah 3 faktor dalaman. Kita lihat pula kepada faktor luaran yang menyebabkan masalah ponteng ini berlaku dalam kalangan murid. Apakah faktor luaran itu? Okey, yang pertama adalah tekanan bebanan kerja. Ini berkait rapat dengan apa yang saya ceritakan tadi, iaitu guru ni kurangnya motivasi. Guru ni kurang motivasi disebabkan oleh banyaknya atau tekanan bebanan kerja yang sangat banyak, menyebabkan guru ini kurang motivasi dan menyebabkan mereka berfikir untuk ponteng kerja, lari daripada hadir ke sekolah untuk mengajar. Okey, seterusnya faktor luaran yang kedua adalah murid tidak menghormati guru. Okey, sebagai seorang insan yang biasa, apabila kita memberikan sesuatu perkara, sebagai contoh, guru memberikan ilmu kepada murid mereka, tapi apabila lama kelamaan ilmu ataupun jasa seorang guru ini tidak dibalas atau tidak dihargai oleh murid mereka, murid guru ini, menyebabkan guru ini merasa tiada semangat untuk terus mengajar kerana tak ada penghargaan, tiada sikap hormat menghormati kepada guru daripada pelajar-pelajar mereka atau murid-murid mereka. Bahkan perkara ini akan jadi lebih teruk ketika mana murid-murid ini ataupun pelajar-pelajar ini kurang hajar kepada guru mereka. Okey, seterusnya kita lihat kepada faktor luaran yang ketiga adalah kurang galakan dan pemantauan daripada pihak pentadbir. Mungkinlah guru ini acap kali melakukan ponteng tapi tidak diambil tindakan oleh pentadbir. Tiada apa-apa tindakan dan perkara ini terus berleluasa menyebabkan sikap guru ini makin ingin ponteng kerja, ponteng mengajar. Disebabkan tiada pemantauan, tiada teguran daripada pihak pentadbir untuk menyelesaikan masalah ini.
Okey, seterusnya itulah tiga faktor dalaman dan 3 faktor luaran. Kita lihat pula kepada bagaimana kita ingin menyelesaikan isu berkaitan dengan ponteng guru ini. Okey, yang pertama, berkaitan dengan pihak pentadbir, iaitu pihak pentadbir perlu mengadakan perbincangan dengan guru yang bermasalah ini. Berbincang bagaimana kita nak selesaikan masalah mereka ini. Okey, seterusnya surat amaran ataupun surat tunjuk sebab. Okey, guru yang selalu ponteng ini perlulah bagi surat tunjuk sebab. Kalau tak ada surat tunjuk sebab, pentadbir boleh bagi surat amaran kepada guru yang suka ponteng ini supaya mereka berubah. Okey, yang ketiga, guru besar mempunyai kuasa merujuk guru bermasalah tersebut kepada lembaga tata tertib selaras dengan Peraturan 25/1 yang terkandung dalam Peraturan Pegawai Awam, Kelakuan dan Tata Tertib 1993 bahagian 3. Okey, ini tanggungjawab guru besar untuk menyelesaikan masalah ini untuk mengelakkan guru daripada ponteng kerja. Seterusnya, lihat pula kepada pentadbir mestilah mengadakan latihan dalam perkhidmatan bagi memantapkan lagi sahsiah dan hasil kerja guru tersebut. Tambahan pula, dalam latihan ini terdapat pelbagai cara untuk meningkatkan lagi kredibiliti seseorang guru yang syumul. Okey, guru perlu beri latihan. Mungkin mereka guru yang suka ponteng ini kurang kredibiliti dan pihak pentadbir mengambil tanggungjawab ini untuk mengadakan latihan dalam perkhidmatan bagi memberi motivasi kepada guru ini untuk terus berkhidmat dengan baik di sekolah. Seterusnya, apa yang kita dapat daripada isu guru ponteng ini? Okey, isu ponteng bukan sahaja melanggar etika profesi perguruan, malah kesannya boleh mempengaruhi semua pihak sama ada murid, sekolah, ibu bapa dan masyarakat sekeliling. Tindakan yang tegas dan pantas daripada pihak pentadbir akan menyelesaikan masalah ini. Okey, pihak pentadbir perlu peka dan mengambil tindakan kepada guru yang bermasalah ponteng ini. Oleh yang demikian, perlu ada pemantauan yang berterusan daripada pihak jabatan untuk memastikan masalah ponteng di kalangan guru dapat dibendung. Kesimpulan daripada semua perbentangan daripada sahabat saya, Muhammad Syahiran, pergi kepada Muhammad Khair, seterusnya kepada saya, Muhammad Nur Fadilah. Okey, apa yang kami dapat simpulkan adalah matlamat KPM adalah untuk menjadikan profesion keguruan dihormati dan dipandang tinggi sesuai dengan amanah yang dipikul dalam pembinaan generasi masa hadapan negara. Profesion keguruan sememangnya bidang kerjaya yang bukan sahaja mengajar atau mendidik anak bangsa, bahkan lebih daripada itu. Seseorang guru haruslah berfikir secara rasional untuk membuat sesuatu keputusan dan melaksanakan tindakan dengan menilai hasil kesan yang akan diterimanya akan datang. Oleh itu, adalah mustahak bagi individu yang berkecimpung di dalam bidang ini, khususnya kepada guru, untuk sentiasa berusaha meningkatkan kecekapan, kebolehan dan prestasi dari semasa ke semasa demi menjayakan hasrat dan matlamat KPM untuk melahirkan guru yang beretika, profesional dan mempunyai accountability. Baik, sampai di sini saja perbentangan daripada pihak kami, daripada kumpulan kami. Saya selaku wakil kumpulan ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Puan Fatihah binti Osman atas segala tunjuk ajar dan ilmu yang diberikan kepada kami. Saya sudahi
pembentangan ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.